Okay, so hari ni saya nak coach you dua benda. Pertama sekali, need base selling kan? Saya rasa last week saya ajar apa? Ingat tak? Project 1000 kan? Dah buat ke belum? Dah? Belum buat? Tak langsung? Dia memang macam tu. Dia memang macam tu. Dia biasa memang yang tak datang minggu lepas, dia akan datang minggu ni. Lepas tu nanti bila saya bagi assignment, minggu depan dia tak datang pula. Waktu yang tak datang minggu ni, dia datang minggu depan. Nanti bila saya tanya, saya tak datang lah minggu lepas. Macam tu biasa. Saya dah 17 tahun dah buat benda ni. Tak apa, tak kisah. Alasan tu dibenarkan, diterima. Tak kisah. Okay. So now, minggu lepas saya suruh buat apa? Siapa yang ingat? Minggu lepas aku ajar ke orang lain ajar? Yelah, betul lah, project 1000 kan? Kena buat list down, list apa? List contact kan? Okay, siapa yang dah buat? Dah buat tak? Tak kisah, boss power ke apa tak kisah. Sebab malam ni nanti you sambung lagi lah benda tu. Tapi malam ni saya nak ajar you macam mana nak proses dia pula. Kan you ingat tak saya ada buat dua step. Pertama, list down. Lepas tu dekat database kan. Lepas tu pindahkan ke shooting list. Buat profiling kan. So daripada profiling tu kita identify apa yang dia nak, apa yang dia perlu. Okay, sebelum saya nak masuk part tu, saya nak bagi you tips. Macam punya? Kau punya? Okay, saya nak bagi you dia punya konsep dulu. Okay, now kalau kita nak jual sesuatu lah, ataupun nak share idea, ataupun nak jual sesuatu lah, basically kita nak jual sesuatu. Ada dua keadaan yang mana you tak perlu benda tu tapi you beli juga. You tak perlu pun benda tu tapi you beli juga. Because mungkin dia punya salesman tu very powerful lah. Satu lagi yang biasa, you sangat perlu benda tu dan you nampak you perlu benda tu dan you mampu nak beli dan you beli. Plus dengan salesman bagi sedikit information ataupun convincing, then you pun beli lah. Okay. Apa yang saya nak apply adalah yang nombor 2 tu. Nombor 2. Pertama, kadang-kadang orang bukan tak nak beli takaful ni. Orang bukannya dia tak ambil. Dia nak ambil. Ataupun dia bukan tak tahu benda tu bagus. Cuma dia tak nampak kenapa dia perlu ambil. Dan dia tak nampak kenapa dia perlu ambil sekarang. Sebab kita bukan setakat kita nak diambil. Kita nak diambil dan diambil sekarang, secepat mungkin. Okay. So, kita balik kepada sedikit kisah. Sebab sekarang ni dah viral benda lain. Sekarang ni orang sains politik so masuk pula. Sebelum ni orang-orang hibah punya, pakar-pakar hibah semua. Sebelum tu pakar perubatan, coronavirus lah, tu lah, ni lah. Malaysia ni banyak pakar. Jadi sementara benda ni masih hot lagi kan. Saya rasa masih hot lagi. Sebab saya memang konsisten. Daripada mula-mula kita diperkenalkan hibah tahun 2016 kot kan, kita start pasal hibah ni sampai sekarang masih lagi konsisten buat benda tu. Orang lain because of kebetulan kisah siapa? Arwah Abang Boceh kan. Terus ramai yang tak biasa-biasa posting pasal hibah pun cerita pasal hibah. Wah. So tak kisahlah masing-masing. Tapi macam mana impact dia sebenarnya memberi advantage pada kita. Sebab disebabkan kisah tu baru orang nampak kenapa perlu ada wasiat, kenapa perlu bla 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 bla. Macam-macam lah, perlu wasiat lah, perlu hibah lah kan. Macam mana orang boleh bergaduh pula apa hak isteri, apa hak ibu, apa hak ayah, apa hak adik-beradik, semua keluar. Kalau tak keluar benda tu, kalau tak terkeluar cerita tu, mungkin benda ni tak keluar. Betul tak? Okay. Jadi pada saya, always look at positive side of it lah. Okay. So malam ni saya nak ajar you dua benda lah. Pertama, need best selling. Macam mana nak identify orang-orang ni supaya dia tahu apa yang dia perlu. Kedua,
hibah application, hibah konsep application. Kan? Hibah konsep aplikasi hibah tu. Maksudnya macam mana kita nak gunakan hibah tu, nak apply kan. Sebab ramai orang salah version, salah macam-macam lah. Even tadi pun saya dapat saya manage satu klien, dia ambil 500,000. Satu untuk dia, satu lagi untuk anak dia. Tapi anak dia lebih pada kritikal lah. Dia untuk live dia. Dia pun tak berapa clear sebab hibah banyak kan. Hibah bersyarat. Hibah bersyarat punya ada dua. Ni teaser sikit. Hibah syarat je ada dua jenis. Satu hibah bersyarat dari segi akta, which is hibah takaful. Satu lagi hibah bersyarat dari segi hukum. Faham tak? So mana satu kita nak refer ni? Lepas tu pula hibah mutlak, hibah yang barang kita transfer ke orang. Hibah yang masih ada cagaran rumah, masih ada hutang bank, nak transfer macam mana? Nak hibahkan macam mana? Proses dia macam mana? So banyak benda-benda yang orang tak tahu sangat sebenarnya. Dia banyak version kan? Jadi you sebagai orang yang terlibat secara langsung dengan takaful ni, saya rasa you patut tahu benda ni. Alang-alang sekarang ni tengah hot kan. Kalau saya tak ajar, takut nanti bila you jumpa prospek yang tengah seronok ataupun yang tengah nak tahu cerita tu, you tak boleh ambil kesempatan untuk cerita. Rugi lah. Okay. Pertama sekali ni basic ni. Okay, baik. Sekarang ni, siapa ingat apa yang you perlu senaraikan dalam database tu? Nama lagi? Profile. Bukan, profile. Okay, Status. dekat database dulu, yang database punya list tu. Yang saya suruh cek 1000 agent, 1000 list tu. Profile tu dekat second ni. Nama, contact, kan? Date of birth, umur, occupation, income, marital status, company, smoking, yes or no, location, source, status, remark. Ada yang tertinggal? You check balik. Source kan? Okay. Tak semestinya you nak masukkan semua sekali tau. Kalau ada information tu, you masukkanlah. Kalau tak ada, biar kosong je lah. Contoh, income. You tak tahu income dia berapa kan? Tapi kalau katalah you boleh agak income dia berapa. Contoh kerja, manager. Dapat business card, manager. Bank. Lepas tu sebelum you sebelum tu you repo-repo dengan dia, you tahu dia kerja dah mungkin 10 tahun atau 15 tahun. Okey, umur dalam 45. Umur 45, bank manager, kerja dah 15 tahun. Berapa agak-agak gaji? Berapa agak-agak gaji? 15, 10 hingga 20,000 lah. So, you taklah range 10 hingga 20,000. Okay. Lepas sekarang macam ni. Okay, saya assume you dah faham yang ni lah, yang database tu. Sekarang ada dua list tau. Pertama, list project. Project 1000. Ini adalah you punya main database. Main database. Bila you dah list down prospek tu kan, dah list down, okey, dah list down. Ni nombor satu, database. Nombor dua, you nak buat retargeting. So retargeting ni sebenarnya you kena buat need base punya analisis. Okay.
Bila saya buat contoh nanti you akan faham. Sekarang ni you follow je dulu. Okay. Ni nombor 1. So sekarang ni list dah dapat. Ambil satu. Contoh, ambil satu. Ambil satu. So dekat sini, apa yang you kena tahu, nombor 1. Apa you kena buat satu lagi table. Kalau orang macam saya, dah lama, saya tak buat dah benda ni. Sebab apa? Saya baca kat sini saja, saya dah tahu dah. Nak propose apa, nak present apa, nak bagi apa. Tapi kalau orang macam you kena tahu dia punya proses tu daripada awal supaya bila you jumpa dia nanti, mentally you dah ready, intellectually pun you dah ready, dan apa yang you nak jumpa pun dia dah ready dah. Okay? Sebab saya dapat feedback, contoh Z ada seorang prospek arkitek. Dia tanya saya, macam mana nak start approach untuk open kat dia? Takkan nak redah gitu je. Betul tak? So kalau you tak kenal dia, you tak tahu dia, macam mana you nak approach dia? Macam ni nak propose kat dia? Macam mana you nak close dia? Okay, keyword dia, kenapa kita kena buat retargeting ni? Untuk know your prospect. Kan? Tujuan retargeting ni adalah untuk know your prospect lebih detail. Okay, now apa konten yang ada dalam retargeting punya data pula? You ambil contoh, ambil satu. Dia punya table macam tu jugalah. Sama juga table. Ini untuk latihan supaya you biasa dengan buat retargeting. Contoh, nombor nombor, name, profile. Ni bawa simbol profile. Lepas tu risk. Dia punya risk dengan dia punya ataupun dia punya need. Lepas tu konsep selling teknik. Lepas tu propose solution. Lepas tu sambung tapi saya buat kat bawah lah. Product positioning. Nak bagi produk apa? Sebab kita ada banyak produk. Okay. Lepas tu potential objection. Apa agak-agak dia akan bagi objection? Alasan ke apa benda ke? Kan? So you bayangkan, you jumpa prospek, you dah boleh agak apa yang dia nak bagi objection. So kalau katakanlah you dah ada list objection dan you ada list juga how to handle objection handling. You dah identify, okay, orang ni kalau macam ni biasanya dia akan bagi objection dia macam ni. Dan kalau objection macam ni, you kena jawab macam ni. Okay. Dan you jumpa dia, macam mana you punya feeling? Okay, saya bagi satu senario. Now, you ada satu prospek. You tak buat retargeting. Jumpa je. Telefon, jumpa, kebetulan dia nak jumpa. Nombor satu lagi. Prospek. You jumpa, you buat retargeting. Which one you confident nak jumpa? Why? Sebab kita dah details. Faham tak? Ni yang saya nak ajar you. Supaya dengan siapa pun you jumpa, you dah ready. Jadi taklah nampak you ni ejen baru sangat. Ejen baru tapi taklah nampak baru sangat. Faham tak? Sebab sayang kalau katakanlah kita nak dapat prospek, jumpa bukan senang. Kan? Bukan senang. Tapi kalau kita boleh dapat retargeting dulu lebih awal, kan? Kita banyak advantage. Dan sekarang ni information sangat, dia punya apa,
banyak source untuk kita dapat info dia. Kan? Kalau kita contoh masa buat database ni, kita tahu dia punya Facebook, IG dia. You boleh stalk dia tak? Oh, dia ada anak. Oh, dia kerja kat sini. Oh, okey. Oh, dia selalu pergi overseas. Nampak? Oh, dia pakai kereta macam ni. Kan? Cuma kalau kereta, yang jenis-jenis berdiri atas kereta tu jangan lah. Saya ada rekrut kau ni. Kan? Berdiri atas kereta, orang tu bertepuk tangan kan? Kan? Sis, Ha? product solution dengan product positioning ni apa beza? Baik. Propose solution. Oh, propose. Bukan product solution, propose solution. Ni propose solution. Apa solution yang kita nak cadangkan kat dia? Lepas you tahu propose solution, barulah you tahu produk apa nak bagi, betul tak? Jadi you tak adalah sibuk kalut. Apa ni? Sebab saya dah buat study bila saya coach agent, saya compare dengan saya punya cara saya buat. Itu yang saya keluarkan benda ni. Kebanyakan agent dia tak buat retargeting. Retargeting ni macam ni lah. Ni dia dah target. Retargeting ni function dia adalah untuk apa? Dalam ramai-ramai tu, you pilih satu, you target yang tu. Lagi detail. Macam zoom in lah. Kan? Macam kita dah buat satu kawasan tu, orang tu kita dah pilih, okey, orang ni sekelompok orang ni. Tapi dalam kelompok orang ni, ada orang yang you dah target extra because you ada information lebih. Ataupun you punya kawan ke, siapa-siapa lah, tak kisahlah. Okay. So basically, nanti bila you jumpa dengan orang, prospek apa, you berbual dengan dia, perbualan you tu, pertanyaan you tu mesti berkait dengan Target profile. dia punya profile. Okay. So, contoh. Profile sebenarnya ada dekat sini. Faham tak? Yang kat sini tadi kan ada apa? Nama, kontak, tarikh lahir, umur, occupation, income, marital status. So, contoh kita ambil satu. Katakanlah Ali. Okay. Kita tahu umur dia lebih kurang 40-an. Married. Untuk mula-mula ni, saya nak you buat macam ni. Supaya you biasa buat retargeting ni. Lagi apa? Married, lepas tu ada anak, katakanlah 2 orang. 2 kids. Business. Kerja apa? Katakanlah dia buat bisnes. Okay. So daripada sini, you identify dia punya risk. Cuba kita buat exercise sikit. Apa risk dia? Sakit. Apa? Sakit. Saya ada anak 2 orang. Okay then. Kalau siapa yang pergi kat dia, siapa yang akan tanggung anak orang. Okay, risiko dari segi loss of income. Betul? Due to death or TPD ataupun CI, critical illness. Okay. Kalau orang yang dah lama buat, dia tak perlu buat macam ni. Sebab dia tahu dah orang macam ni, macam ni. Tapi kalau macam you nak biasakan, sebab you baru lagi kan, nak biasakan, lama-lama nanti tak pernah buat macam ni. Cuma saya nak bagi tahu you sekarang ni cara dia, supaya you nampak dia punya structure. Bila you jumpa orang, oh, macam ni dia punya cara nak propose. Okay. Lagi apa? Debt. Hutang. Okay. Risiko dia mungkin dari segi hutang, debt management. Ya. Okay. Lagi? Retirement. Okay, retirement lagi. Education. Education lagi. Medical tak nak bagi. Nampak? Okay. Tapi bila you jumpa dia, tak adalah semua you nak bagi. Kecuali memang dia ada banyak duit. Tapi sekurang-kurangnya, first round, apa yang paling penting bagi dia dulu?
Test loss of income. Tak, kita tak tahu. Kita tak tahu. Sebab tu tugas kita adalah untuk jumpa dia, identify. Ni saya nak, ni masa ni tak jumpa dia lagi. Masa ni kita yang fikir dulu. Kita yang cuma buat andaian dulu. Okey. So, bila okey, katalah dah settle yang ni. So, apa konsep selling untuk cerita benda ni? You dah belajar kan? Kat kelas, apa konsep selling untuk cerita loss of income? Tak bagi dia faham konsep dia. Lucky number. Kan? Okey. 20,000 lucky number. Siapa tahu present bukan ni? Tak tahu langsung. Langsung tak tahu. Yang lama tahu lah kan? Yang baru tak tahu kan? Tak tahu lah? Zee tak tahu? Dah pernah pakai? Tak tahu. Siapa yang dah pernah pakai? Okey. Siapa yang tak tahu langsung benda ni? Tahu? Tak pakai. Siapa yang dah pernah present selain daripada present untuk loss of income ni, tapi tak pakai 28 lucky number? Jadi tak pakai lagi. Sebab you fokuskan ni dulu medical card je kan? You tak fokus pada loss of income lagi kan? Dah start dah? Dah pilih bila kertas. Tak, bukan maksud saya kertas tak kisah, cuma konsep tu. Guna ni ke, sama ada guna telur ke, guna two line presentation, BWRD ke, kan, guna two line ke, ni two line. So kat sini sebenarnya you identify. Tak kisah sebenarnya apa-apa pun, sebab dia bergantung kepada apa yang you expert. Sebab tu saya nak you kena expert kan few things yang common. Kalau katalah 28 lucky number terlalu complicated, kan, you mungkin boleh guna cara lain. Tapi pada saya 28 lucky number ni simple je. Saya dah buat video dia. Ada aku video dia? Ada kot? Sini ada. Saya ada. Ya. Cuba tengok kat blog saya, www.azizriyadi.com.